Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai tanah yang luas dengan populasi yang rendah. Selain padang-padang pancing laut yang sudah lama terkenal di kalangan pemancing tempatan dan luar negeri, di kawasan pendalamannya juga terdapat sungai-sungai yang berpotensi. Berikutan penemuan lubuk ikan tapah di Bintulu, pemancing-pemancing Sarawak pun mula menaruh minat terhadap sistem-sistem sungai berair hitam yang banyak bertaburan di sekitar Sarawak. Setelah percubaan demi percubaan dijalankan, akhirnya sebuah lagi istana Raja Ikan Sungai berjaya ditemui di Mukah. Mukah merupakan sebuah kampung nelayan di sebelah utara pesisiran pantai Sarawak. Sejak kebelakangan ini, ia juga mengalami pembangunan ekonomi yang agak pesat. Namun, pekan kecil ini tetap mengekalkan gaya hidup yang sederhana. Lautan Mukah telah lama terkenal di kalangan pemancing-pemancing Sarawak dengan hasil tinggiri dan kerapu bara yang lumayan. Kawasan muaranya juga kaya dengan spesies yakap. Di sini juga tidak kurang dengan lubuk air tawar, terutamanya spesies snakehead. Namun, lubuk-lubuk di sungainya hanya diterokai sejak kebelakangan ini. Setelah menyaksikan DVD menunda ikan tapah di Bintulu, Ciu dan Chua yang menggemari pancingan gewang telah mendapat ilham untuk mencuba kaedah ini di sungai berdekatan Pekan Mukah. Setelah beberapa kali bereksperimentasi di Batang Mukah yang juga merupakan sebuah sungai berair hitam, akhirnya mereka berjaya meraih kejayaan dengan menumbangkan banyak ekor tapah bersaiz bagak. Mereka yang tidak kedekut telah berkongsi info dengan kami dan akhirnya sebuah trip penggambaran telah dirancang atas bantuan mereka.
Kawasan hulu sungai Batang Mukah kebanyakannya telah diterokai untuk industri pertanian. Airnya akan mudah bertukar menjadi keruh apabila hujan lebat. Penerokaan pertama kali kami telah gagal akibat hujan semalaman yang datang secara tiba-tiba. Kami telah kembali ke Mukah kira-kira sebulan kemudian. Malangnya, Lubuk Tapah sekali lagi telah dibinasa oleh hujan yang turun di sebelah hulunya. Kami pun berpindah ke sebatang anak sungai yang masih mengekalkan air yang jernih, namun tiada sebarang keputusan. Akhirnya, Chiu menegaskan untuk kembali mencuba di Batang Mukah dan percaya atau tidak, beliau telah berjaya menaikkan seekor tapah belasan kilogram di sungai yang amat keruh itu. Ajak untuk Yakin ya? Yo. Baik. sang lại đâu. Đưa sát cao rồi. Punya si tak kau gitu loh. Ini bubble. Yes. Egypt chưa à? Egypt à? Ra khi lại hả? Có cái chỗ khi lại. Cái gì là chiêu à? Bắt cái lúc ra chỗ ra nè. Cần kia lại còn. Cần kia lại. Menurut pengalaman Chiu, keadaan air yang jernih memang merupakan masa terbaik untuk menunda tapah. Biarpun begitu, beliau juga pernah berjaya menjerat tapah pada waktu air sungai bertukar menjadi kuning dan keruh. Penemuan ini telah membuat kita berfikir kembali terhadap daya penglihatan tapah. Adakah tapah yang bermata kecil berbanding saiz badannya mempunyai daya penglihatan yang menyerupai siakap yang mampu melihat pada waktu malam dan air keruh? Pada hakikatnya, tapah memang tergolong kepada spesies ikan yang bersifat nocturnal. Jikalau ianya mampu mencari makanan pada waktu malam,
maka tidak hairanlah ia juga dapat melihat gewang kita di dalam air yang keruh. Dalam pada itu, jika hujan turun pada waktu anda turun menunda tapah, jangan cepat berputus asa. Kemungkinan ada tapah berkelas raksasa sedang giat mencari mangsa dalam air sungai yang keruh lagi kuning itu. Di semenanjung Malaysia, terdapat banyak tasik-tasik semula jadi. Namun, tasik yang bersaiz besar cuma ada 2 sahaja, iaitu tasik Bera yang memang sudah lama terkenal di kalangan pemancing-pemancing tanah air, dan tasik Chini yang penuh dengan legenda dan misteri. Kedua-dua tasik ini masing-masing terletak di negeri Pahang. Tasik Chini merupakan tasik semula jadi kedua besar, diikuti tasik Bera dengan keluasan perairan mencapai 5,026 hektar. Ianya bersambung dengan Sungai Pahang di bahagian selatan melalui Sungai Chini yang sepanjang 5 km. Kami telah sampai ke Chini Lake Resort yang baru beroperasi 3 bulan yang lalu. Resort ini telah menawarkan perkhidmatan yang sempurna kepada pelancong yang berkunjung ke Tasik Chini dan juga mendirikan kemudahan yang secukupnya termasuk jeti dan restoran terapung yang indah. Selain memancing, terdapat banyak program yang boleh dijalankan di sini seperti menaiki bot mengelilingi tasik, mendayung kayak, menunggang kuda, melawat ke mini zoo dan kampung suku kaum Jakun, merentas hutan, berkemah, bermain sumpit, barbecue dan lain-lain lagi. Menurut legenda, di dasar Tasik Chini terdapat sebuah istana buatan emas. Istana ini dihuni oleh seekor naga yang bertanggungjawab untuk mengawal tasik yang indah ini. Kadang-kadang naga ini akan naik ke permukaan sehingga dilihat oleh penduduk di sana. Ada juga berita mengenai sekumpulan ahli kaji purba yang datang meninjau ke tasik ini dan telah menjumpai sebuah pelantar besar di dasarnya. Ada yang berpendapat pelantar ini merupakan kesan tinggalan sebuah bangunan purba. Biarpun tiada bukti muktamad untuk membuktikan legenda-legenda ini, namun Tasik Chini tetap terkenal dengan kisah-kisah misterinya. Pada hakikatnya, hasil ikan di Tasik Chini memang mampu menandingi Tasik Bera yang masing-masing dipisahkan oleh sebatang sungai sahaja. Namun, ianya kurang dikunjungi pemancing atas sebab-sebab yang tidak diketahui. Dengar kabar, kerajaan telah membina sebuah kunci air di Sungai Chini, menyebabkan alam semula jadi dan perikanannya turut terjejas. Kini, dengan bantuan Joran Panjang selaku penulis undangan majalah Sirip, kami berkesempatan untuk berkunjung ke tasik legenda yang tersohor dengan bunga teratai ini dengan tujuan untuk mengumpul maklumat terkini pancingan di Tasik Chini.
Yes. Sebalau. Baru. Teman. Mantap petik. Wah, akhirnya. Oh, yes. Kasar. Kasar. Yes, kasar ni. Kasar. Kasar. Yes. Kasar. Oh. Yes. Yeah. Okay. Right. Ambil gambar. Ya, tahan. Besar. Oh, main dulu. Keluar bang. Keluar. Akhirnya. Oh, Yes. jaga. Oh, cantik pun. Oh. Okay. Yeah. Finally. Yeah. Memandangkan kehidupan penduduk di sini banyak bergantung kepada sektor pelancongan. Bot-bot yang terdapat di sini kebanyakannya digunakan untuk membawa pelancong mengelilingi tasik dan jarang ada bot sewa untuk tujuan memancing. Mujurlah Joran Panjang pernah mengajar di sini pada satu ketika dahulu dan telah berkenalan dengan penduduknya. Dengan bantuan seorang sahabatnya di sana, kami sempat mencari seorang tekong yang sudi menawarkan perkhidmatan memancing. Beliau yang bernama Den merupakan anak tempatan yang arif dengan segenap pelusuk tasik Cini. Biarpun beliau tidak mempunyai pengalaman sebagai seorang pemandu pancing, namun kami agak terkejut kerana tekong ini nampaknya amat arif dengan spot-spot memancing. Rescue lagi. Siapa dia? Hantar. Yes. Baru. Yes. Keadaan lubuk-lubuk di Tasik Cini banyak persamaan dengan empangan Pontian yang dipaparkan dalam episod Ikan Terhandal Malaysia yang lalu. Cuma di Tasik Cini terdapat lebih banyak perairan terbuka tanpa sebarang rumpai air.
untuk memainkan gewang jenis laman dalam. Dari segi ikan sasaran pula, tidak banyak perbezaan di antara kedua-dua tasik ini. Ikan sasaran utama kami tetap toman dan sebarau. Satu perbezaan yang lebih ketara ialah di tasik Cini terdapat banyak spot-spot tumbuhan teratai dan banyak antara perairannya lebih dalam berbanding empangan Pontian. Yes. 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 Wah. Okey. Oh, mengaung mesin. Bang, tengok sikit bang. Tengok sikit. Tak apa, boleh. Tak apa, okey. Takut lumut sini. Mana? Oh, dah banyak dia punya. Kayu. Untuk tahan. Sikit bang. Jangan tahan. Teman. Oh, teman tau. Teman kasau. Kasau. Yalah. Kasau. Kasau. Yes. Jaga. Best. Ayalah jaran best. Oh, sama budak. Yes. Dah ada lemah. Tak pro ah. Okay. Alright. Yes. Wow. Akhirnya. Yeah. Silahkan. Yes. Ya, teman-teman. Tali. Oi, nampak. Yes. Oh, masuk lumut. Oh, ikan cantik. Oh, ikan. Oh, cantik teman ni. Hijau cantik. Oh. Ada anak tu. Ada anak. Oh, betul lah. Saya pun tampak anak tadi. Ngam-ngam kena. Ngam-ngam kena ya. Saya pun belanja. Bapak ni. Ikan ini. Okey, bye-bye. Oh,
Jika ditinjau dari peta tasik Chini, akan kelihatan 12 tasik kecil telah digabungkan menjadi satu tasik besar melalui 4 teluk yang sempit lagi panjang. Tasik-tasik kecil ini dipanggil laut oleh penduduk-penduduk tempatan. Di sekelilingnya terdapat banyak bukit bukau, termasuk Bukit Tebakang di sebelah utara, Bukit Ketaya di sebelah selatan dan Bukit Chini di sebelah barat daya. Bukit bukau ini telah menambahkan keindahan kepada pemandangan tasik Chini sehingga menarik banyak pelancong dari dalam dan luar negeri. Air tasik Chini kelihatan agak jernih. Terdapat 3 batang sungai utama di sini, iaitu Sungai Chini, Sungai Datang dan Sungai Perupuk. Air sungai-sungai ini hanya akan bertukar menjadi keruh apabila hujan berterusan. Air di kawasan resort juga akan bertukar menjadi warna kuning apabila hujan. Memandangkan air yang kurang jernih akan mendatangkan kesan buruk kepada pancingan. Dan pun membawa kami Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai tanah yang luas dengan populasi yang rendah. Selain padang-padang pancing laut yang sudah lama terkenal di kalangan pemancing tempatan dan luar negeri, di kawasan pendalamannya juga terdapat sungai-sungai yang berpotensi. Berikutan penemuan lubuk ikan tapah di Bintulu, pemancing-pemancing Sarawak pun mula menaruh minat terhadap sistem-sistem sungai berair hitam yang banyak bertaburan di sekitar Sarawak. Setelah percubaan demi percubaan dijalankan, akhirnya sebuah lagi istana Raja Ikan Sungai berjaya ditemui di Mukah. Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai tanah yang luas dengan populasi yang rendah. Selain padang-padang pancing laut yang sudah lama terkenal di kalangan pemancing tempatan dan luar negeri, di kawasan pendalamannya juga terdapat sungai-sungai yang berpotensi. Berikutan penemuan lubuk ikan tapah di Bintulu, pemancing-pemancing Sarawak pun mula menaruh minat terhadap sistem-sistem sungai berair hitam yang banyak bertaburan di sekitar Sarawak. Setelah percubaan demi percubaan Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai tanah yang luas dengan populasi yang rendah. Selain padang-padang pancing laut yang sudah lama terkenal di kalangan pemancing tempatan dan luar negeri, di kawasan pendalamannya juga terdapat sungai-sungai yang berpotensi. Berikutan penemuan lubuk ikan tapah di Bintulu, pemancing-pemancing Sarawak pun mula menaruh minat terhadap sistem-sistem sungai berair hitam yang banyak bertaburan di sekitar Sarawak. Setelah percubaan demi percubaan dijalankan, akhirnya sebuah lagi istana Raja Ikan Sungai berjaya ditemui di Mukah.
Mukah merupakan sebuah kampung nelayan di sebelah utara pesisiran pantai Sarawak. Sejak kebelakangan ini, ia juga mengalami pembangunan ekonomi yang agak pesat. Namun, pekan kecil ini tetap mengekalkan gaya hidup yang sederhana. Lautan Mukah telah lama terkenal di kalangan pemancing-pemancing Sarawak dengan hasil tinggiri dan kerapu bara yang lumayan. Kawasan muaranya juga kaya dengan spesies yakap. Di sini juga tidak kurang dengan lubuk air tawar, terutamanya spesies snakehead. Namun, lubuk-lubuk di sungainya hanya diterokai sejak kebelakangan ini. Jantung anda terasa seakan berhenti berdegup. Perasaan ini jauh lebih mengancam berbanding toman membahang gewan pensel di perairan lapang. Tu umpannya tu bawah. Tu. Oh. Tu. Ada. Ada bawah. Cabut. Okey, you bang tu. Saya pasang. Yo, balik tu. Balik. Yang. Oh, silang tadi. Silang. Yes. Swak. Kena. Cepat. Kena. Ada. Ada. Oh ya, lucu. Lucu. Dekat teratai. Aduh, masuk teratai. Sayang tu kok. Oh, ganas tu. Tu. Apa nak? Mana? Oh, kena. Yes. Dia dah masuk, dia dekat tu. Tiba-tiba. Dapat lembut. Oi. Cibu makan. Dia jangan tarik sangat tu. Biar tu. Nanti apa? Ada tak? Ada lagi. Oh, yes. Toman tasik cini tidak mudah dikesan apabila mereka bernafas di permukaan. Ianya juga jarang bermain di permukaan dengan aksi yang menonjol. Oleh itu, kami hanya dapat menjerat toman-toman di sini secara membabi buta melalui bunyi kuat dan golakan air yang dihasilkan oleh katak kayu berkekipas. Selain daripada itu, mencari gerombolan anak-anak toman juga merupakan satu kaedah yang berkesan. Tidak kira perairan berumpai air, dipenuhi teratai atau lapang, katak kayu berkekipas yang mempunyai fungsi kali sangkut yang tinggi adalah gewang yang paling sesuai digunakan. Semua induk toman yang berjaya dipancing akan dilepaskan semula. Betul. Memang tu. Bengong. Abon. Toman. Anak Toman. Saya sudah cakap. Lalu ya selalu. Ini mau lalu. Ada. Ikut. Tengah skateboard. Bot tengah sikit. Bot tengah. Kayu ke tengah. Bot tengah. Aja masuk. Okey, yes. Tak apa. Bagi mengekalkan paras air tasik cini untuk menampung permintaan sektor pelancongan, kerajaan telah membina sebuah kunci air di kuala Sungai Cini yang mengalir masuk ke Sungai Pahang pada tahun 1995 untuk mencegah air tasik cini dari mengalir keluar ke Sungai Pahang pada musim kemarau.
Biarpun tiada kesan-kesan ketara yang dapat membuktikan pembinaan kunci air telah menjejaskan kehidupan air di tasik ini, namun kawasan tumbuhan teratai kini telah banyak diganti oleh rumpai air lain akibat paras air telah menjadi semakin tinggi. Biarpun pihak berkenaan telah mengubah suai struktur kunci air pada tahun 1998, namun keadaan pokok teratai tetap semakin berkurangan dan tidak bertambah baik. Apa yang membimbangkan kita ialah di samping membangunkan industri pelancongan untuk menaik taraf kehidupan masyarakat tempatan, Tasik Chini mungkin akan kehilangan sebahagian sumber semula jadinya. Adakah ianya berbaloi jika difikirkan masa depan buat masyarakat tempatan?